Maka dia kata wa 'alal muridi, dan hendaklah orang-orang yang berkehendak pada Allah Ta'ala itu ayyahtariza min asghariz zunub, hendaklah dia menjaga dirinya daripada melakukan sekecil-kecil dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. الكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وَاجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ni kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu, dan ini merupakan satu nikmat yang begitu besar daripada Allah. Kerana bila Allah Subhanahu wa Ta'ala nak memberikan kebaikannya kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya kefahaman agama. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, riwayat daripada Muawiyah radhiyallahu anhu wa ardah, "Man yuridillahu bihi khairan," kata Rasulullah, siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak berikan kepadanya kebaikan yang banyak, yufaqihahu fid din, maka dia akan dipahamkan dengan urusan agama.
Tuan-tuan, baik buruk manusia ni adalah berdasarkan kepada agama dia. Kalaulah yang agama itu ia penuhi, kalaulah yang agama itu dia sempurnakan, tuan-tuan, maka dia telah pun mendapatkan kebaikan daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu Nabi SAW kata dalam hadis tak sah ni, siapa-siapa yang Allah nak beri kebaikan yang banyak pada dia, Allah fahamkan dia pada urusan-urusan agama, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, maka kita bersyukur kepada Allah kerana kita pada setiap hari kita duduk dalam majlis kuliah, mudah-mudahan dibuka kepada kita kefahaman agama ni, lalu kita dapat beramal dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Maka dia kata, wa 'alal muridi, dan hendaklah orang-orang yang berkehendak pada Allah Ta'ala itu an yahtariza min asghariz zunub, hendaklah dia menjaga dirinya daripada melakukan sekecil-kecil dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah, dia kena jaga diri dia supaya tidak melakukan dosa pada Allah, sekalipun dosa itu adalah sekecil-kecil dosa pada Allah. Tuan-tuan, kata ulama, terjadinya dosa besar adalah kerana senantiasa bergelumang dengan dosa-dosa yang kecil kepada Allah. Dan ulama buat satu perumpamaan, sesungguhnya rumah yang terbina, tuan-tuan, kita tengok rumah yang besar-besar tu, dia terbina daripada batu-batu yang kecil. Tuan-tuan, dia daripada batu-batu kecil dihimpun-himpunkan dia sehinggalah menjadi sebuah rumah yang besar. Tuan-tuan, maka demikianlah juga dengan dosa. Kerana selalu sangat melakukan dosa kecil kepada Allah, dan dia menganggap bahawa dosa kecil ini tidak ada apa-apa nilainya, tuan-tuan, akhirnya dia terjatuh di dalam dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala menyatakan, tuan-tuan, kata Imam Al-Busiri, siapa-siapa yang melayan hawa nafsunya, tuan-tuan, dia duk layan hawa nafsu dia. Dia kata, tak apalah, aku buat dosa sikit ya, nanti bila-bila masa lapang nanti aku taubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dia pandang dosa tu kecil sangat-sangat. Maka kata Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala, maka sungguh lambat laun nanti dia akan sukar untuk meninggalkan maksiat pada Allah. Tuan-tuan, bila dia dah tak boleh tinggal maksiat dah,
menyebabkan dia berasa seronok dengan dosa yang dia lakukan pada Allah. Tuan-tuan, bila dia seronok melakukan dosa kepada Allah, maka itu adalah permulaan kepada kebinasaan seseorang. Tuan-tuan, kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, siapa-siapa yang bertambah dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, dosa dia bertambah, setiap hari bertambah dosa pada Allah, sehinggalah hati dia menjadi hitam berkarat dengan noda dosa pada Allah. Tuan-tuan, dosa ni dia boleh menghitamkan hati seseorang. Kata Nabi SAW, man aznaba zambin sayuda'u nuqtatas sauda ala qalbih, kata Rasulullah. Siapa-siapa yang melakukan dosa kepada Allah, tuan-tuan, ni bahaya dosa. Siapa yang melakukan dosa kepada Allah, Allah akan letakkan dalam hati dia satu titik yang berwarna hitam. Tuan-tuan, bila mana dia tak bertaubat daripada dosa dia, maka titik itu dia akan menjadi besar lalu meliputi hati dia. Tuan-tuan, bila mana dosa dah meliputi hati, maka susah untuk dia mengikuti jalan-jalan hidayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, siapa-siapa yang bertambah dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, maka nafsu makan dia akan bertambah, kata Imam Hasan Al-Basri. Tuan-tuan, orang yang berdosa dengan Allah ni, mula-mula sekali Allah Ta'ala beri kepada dia kuat makan. Sikit-sikit dia nak makan, dia tak kira dah. Dia kencing manis, dia darah tinggi, dia apa. Tuan-tuan, yang penting sedap makan, perut dia kenyang. Itu saja. Dia tak peduli dah apa yang disebut oleh Nabi SAW. Sesungguhnya penyakit itu sebahagian besarnya adalah berasal daripada perut, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, sebab itu orang yang menjaga makanan dia, orang yang menjaga perut dia, tuan-tuan, insya-Allah dia akan sihat wal afiyah. Kerana apa? Kerana penyakit dia berasal daripada perut manusia. Tuan-tuan, dia makan macam-macam, tengah malam sat lagi dia makan. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, penyakit berpunca daripada perut manusia. Tuan-tuan, perkara ni bila dibuat kajian betul. Bila mana perut manusia ini adalah kajian klinikal. Tuan-tuan, bila mana perut kita ni kotor, bila mana perut kita ni dia tidak ada had masuk makanan, tuan-tuan, dia akan menyebabkan penyakit-penyakit kronik akan menghinggapi tubuh badan kita. Tuan-tuan, sebab itu Nabi SAW adalah orang yang cukup jaga pemakanan. Tuan-tuan, sebagai contoh, dalam Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan, Nabi SAW kalau dia makan tamar, Nabi akan makan sekali dengan buah tembikai. Tuan-tuan, Nabi akan makan sekali. Mula-mula Nabi akan makan buah tembikai, kemudian Nabi akan makan pula tamar. Maka bila ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, pasal apa kamu makan tembikai dengan tamar? Tuan-tuan, kata Nabi SAW, tamar memanaskan tubuh badan, maka kita sejukkan tubuh badan kita dengan memakan buah tembikai. Tuan-tuan, maknanya apa? Ada keseimbangan di dalam tubuh badan manusia. Tuan-tuan, ni cara pemakanan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka demikian diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang bila mana dia berdosa kepada Allah, selera makan dia akan bertambah, kata Imam Hasan Al-Basri. Tuan-tuan, dia bukan macam budak-budak. Kalau budak-budak biasalah dia makan banyak. Moga dia nak membesar, moga dia baru je tulang-tulang dia baru nak mengeras dan sebagainya. Tuan-tuan, tapi kita ni yang dah jadi orang dewasa, yang dah jadi orang tua, dahlah jadi orang tua, ada penyakit pula. Tuan-tuan, tapi kita pakat makan apa je yang boleh makan. Tuan-tuan, sampai dia kata apa? Ustaz, selagi kita tak sakit, makanlah dah. Masya Allah. Tuan-tuan, makan banyak ni dia adalah salah satu ciri orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, orang yang berdosa kepada Allah akan dibalakan oleh Allah dengan kuat tidur. Tuan-tuan, dia suka lena. Ini masalah, tuan-tuan. Bila mana dia kuat lena, dia suka lena, terutama selepas daripada waktu subuh. Tuan-tuan, dia tahu dah, lepas subuh ni adalah waktu-waktu diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan, tapi tak ada, dia pergi tidur macam tu ya. Tuan-tuan, maka itu adalah ciri orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kesimpulan dia, dosa ni dia akan menyebabkan manusia itu binasa. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala dia suruh tengok. Kata Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak daripada kaum-kaum ahlaknahum, yang telah kami hancurkan mereka, kata Allah. Tuan-tuan, mereka hancur kerana apa? Tuan-tuan, mereka hancur bukan kerana mereka tak maju. Tuan-tuan, mereka hancur bukan kerana mereka tak pandai. Tuan-tuan, Masya Allah, orang-orang yang derhaka dengan Allah ni semuanya orang yang pandai-pandai. Tuan-tuan, kita tengok orang-orang Quraisy di Mekah yang berlawan dengan Nabi SAW. Siapa dia? Contoh Abu Lahab, contoh Abu Jahal. Tuan-tuan, semua ni adalah orang-orang pandai di kota Mekah Al-Mukarramah. Tuan-tuan, mereka daripada golongan ataupun keturunan bangsawan. Tuan-tuan, Masya Allah, mereka ni orang yang pandai-pandai. Tuan-tuan, tapi ke mana mereka? Setelah mereka ingkar dengan Nabi, setelah mereka ingkar dengan Allah, tuan-tuan, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlaknahum, semuanya kami hancurkan, kata Allah. Tuan-tuan, Allah Taala hancurkan mereka kenapa? Kerana dosa yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab dia Min Athari Ma'siyah, kesan-kesan melakukan dosa kepada Allah, kata Imam Ibnul Qayyim, sesungguhnya dosa yang dilakukan oleh manusia akan menyebabkan keburukan pada kehidupan seseorang. Tuan-tuan, kehidupan dia akan buruk. Pasal apa? Orang berdosa ni dia akan didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan maksiat seterusnya dalam kehidupan dia. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita tengok orang munafik, tuan-tuan, orang munafik ni dia tak mau kepada hidayat Allah Subhanahu wa taala. Rugi, tuan-tuan, rugi. Masa Nabi SAW datang ke kota Madinah, tuan-tuan, Nabi datang ke kota Madinah ni, Nabi bawa cahaya. Tuan-tuan, Nabi SAW datang ke kota Madinah, Nabi membawa hidayat daripada Allah.
maka ada sebahagiannya beriman dengan Nabi, sebahagiannya hanya menzahirkan keimanan tapi dalam hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita tengok di dalam suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana keadaan orang-orang munafik yang menolak hidayat Allah Subhanahu wa taala dan memilih untuk mereka kufur kepada Allah. Tuan-tuan, mereka pilih sendiri. Tuan-tuan, mereka tahu tak Nabi Muhammad ni adalah utusan Allah? Mereka tahu. Tuan-tuan, mereka tahu tak apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah kebenaran? Tuan-tuan, mereka tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah. Mereka kenal kepada Nabi SAW seperti mereka kenal kepada anak-anak mereka sendiri. Tuan-tuan, maknanya apa? Mereka kenal Nabi SAW macam mereka kenal dengan anak mereka sendiri. Tuan-tuan, teringat kita dulu no, pada tahun 80-an dulu. Kalau tahun 80-an ni saya lah, tuan-tuan no, masa tu mungkin budak-budak lagi lah. Maknanya masa tu budak-budak lagi. Jadi pada tahun 80-an ni, tuan-tuan, ni nak cerita. Allah Subhanahu wa taala dia beritahu orang-orang yang ingkar dengan Nabi SAW, mereka tahu Nabi ini membawa kebenaran. Tuan-tuan, mereka tahu yang Nabi ni orang baik. Tapi pasal apa yang mereka tolak Nabi? Tuan-tuan, kerana laba dunia, kerana nakkan keuntungan dunia. Tuan-tuan, depa ni kalau menega, depa meniaga, depa buat urusan tipu orang, depa ni mengamalkan riba, tuan-tuan, mereka zalimi orang, tuan-tuan, sehingga kan harta yang berada pada mereka ni koi bertambah lagi. Masya-Allah. Tuan-tuan, tapi bila mai Nabi SAW, Nabi ajar kepada orang-orang ni, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, dan dihalalkan untuk kamu meniaga tapi diharamkan kepada kamu untuk beramal dengan riba, kata Allah. Tuan-tuan, Nabi bawa benda ni yang menyebabkan selama ni mereka zalimi orang, mereka dah tak boleh zalimi orang. Tuan-tuan, selama ni mereka mengaut keuntungan, mereka dah tak boleh buat untung. Tuan-tuan, sebab itu mereka tak mau dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, tahun 80-an dulu. Ni nak cerita kenainya kita ni dengan anak kita. Tuan-tuan tahulah kan, ni tempat tuan-tuan sendiri. Dulu pondok Pak Yang kan, yang terbakar dulu ni. Tuan-tuan, saya duk tengok dekat apa ni televisyen, depa buat balik. Kita kata sebagai apa? Cerita balik sejarah tu. Tuan-tuan, ada sebahagian daripada apa ni adik-beradik mak ayah ni, walaupun anak-anak dia dah tak rupa orang dah. Tuan-tuan, mungkin rupa macam apa dah kalau dah terbakar macam tu. Mungkin dah jadi macam kayu-kayu kering lah. Tuan-tuan, tapi depa ni cerita apa? Hati tu kuat, kata hak tu adalah anak dia. Tuan-tuan, adik-beradik ni boleh kenal, hak ni akak dia, hak ni adik dia. Tuan-tuan, walaupun dah tak ada rupa dah, walaupun dah macam kayu kering dah, tuan-tuan, berubahlah macam mana hubungan batiniah kuat dengan orang yang dekat dengan kita. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dia buat satu perumpamaan. Mereka kenal dengan Nabi SAW seperti mereka kenal dengan anak mereka sendiri. Tuan-tuan, maknanya mereka tahu bahawa Nabi SAW membawa kebenaran. Tuan-tuan, tapi mereka tolak hidayat yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka memilih jalan untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kata apa? Kehidupan mereka ni disebut dalam suratul Baqarah. Tuan-tuan boleh cari awal-awal daripada suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Orang yang menolak hidayah memilih jalan untuk kufur kepada Allah. Tuan-tuan, kehidupan mereka seperti berjalan pada waktu malam yang gelap, yang langsung tidak ada cahaya. Kemudian pada malam yang gelap itu pula ada kilat yang sabung menyambung. Dan pada waktu malam yang gelap itu pula turunnya ayat hujan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala umpamakan macam tu sekali kepada orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya apa? Dosa akan membuatkan seseorang itu sengsara dan juga kehidupan dia tidak tenang sama sekali. Tuan-tuan, sebab itu kita pernah kata dekat sini, antaranya bila mana orang ni dia buat dosa kepada Allah, maka dia akan dibalakan oleh Allah hammi wal hazan. Dia akan ada rasa duka cita dan juga hatinya tidak akan pernah tenang. Tuan-tuan, hati dia tak tenang. Tuan-tuan, tak tenang ni dia ada dua cara yang tak tenang ni. Tuan-tuan, cara yang pertama, hati dia resah gelisah. Hati dia berasa tak tenteram. Tu satu. Tuan-tuan, yang kedua, dia diberikan dengan nikmat yang banyak daripada Allah. Rasa macam tenteram ya. Tuan-tuan, sebenarnya dia tidak tenteram ketika mana dia diberikan nikmat oleh Allah. Pasal apa? Ketika mana dia diberikan nikmat, dia kufur pada Allah. Tuan-tuan, mana dia punya ketenangan dia? Tak ada ketenangan. Tuan-tuan, tengok orang-orang yang kafir contohnya, kan? Orang-orang kafir, tuan-tuan tengok rumah besar, kemudian apa lagi, dia banyak duit, harta dia banyak. Tuan-tuan, kita pun kata apa? Depa tu kufur no. Depa tu kafir no. Tapi Tuhan bagi kat depa macam-macam harta kesenangan. Tuan-tuan, hati mereka tidak tenang sebenarnya. Walaupun mereka diberikan dengan curahan harta yang banyak. Pasal apa? Kerana curahan harta yang banyak tu tidak menjadikan mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ketenangan yang sebenar ketika mana seseorang dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan yang sebenar ketika mana dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita ada kereta baru misalnya, tuan-tuan, perkara ni dibincangkan oleh ulama. Tuan-tuan, kita ada kereta baru, kita gosok kereta kita ni berapa hari sangat. Tuan-tuan, kereta baru keluar ni, kan? Orang main telefon, orang duk telefon orang, ustaz, kereta dah boleh ambil dah, dah siap dah. Tinted apa ni, Rocktech insurance semua sekali siap dah. Ustaz main ambil dia kereta. Tu dia. Tuan-tuan, punyalah suka kita. Balik ni gosok tak berhenti. Tuan-tuan, tapi kita boleh gosok macam tu 3 bulan ataupun 4 bulan, paling lama 6 bulan. Tuan-tuan, orang yang menikah, kan, orang yang menikah ni hari tu ni ramai yang menikah. Kawan saya pun baru je dia menikah. Tuan-tuan, orang baru menikah ni tengok, dia bergambar sana, bergambar sini, kemudian dia buat kata-kata cinta lah. Tuan-tuan, benda tu paling lama pun dia boleh bertahan setahun dia. Setahun dia. Lepas setahun dia mula nampak hak nu lagi seksi pada bini dia. Tuan-tuan, lepas setahun dia nampak hak tu lagi gebu lagi daripada bini dia. Mula dia pasang kira-kira. Tuan-tuan, tu tak bini. Kita kiaskanlah kepada benda-benda lain. Tuan-tuan, perasaan kita tak boleh kekal, tak boleh.
Tuan-tuan minta maaf, minta maaf. Ni kita nak cerita ni, benda yang dibincangkan oleh ulama. Tuan-tuan, bahkan ada orang yang dia ta'assub dengan satu-satu jemaah misalnya. Tuan-tuan, dia kata apa? Kalaulah satu hari saya keluar daripada jemaah ni, ketahuilah bahawa pada masa tu saya sebenarnya dah gila, saya dah tak tui dah. Tuan-tuan, punyalah dia ta'assub dengan kumpulan dia. Tuan-tuan, tapi akhir-akhirnya dia menyebar, dia keluar daripada kumpulan dia. Nak kata apa tu? Tuan-tuan, sebab tu tak boleh nak kata apa. Pasal apa? Ulama bincang perasaan manusia, dia tidak akan kekal pada satu-satu perkara sahaja. Dia akan dijadikan cemui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan kepuasan pada sesuatu perkara. Tuan-tuan, ni dibincangkan oleh ulama. Tuan-tuan, pasal apa yang kita ni tak puas dengan sesuatu? Padahal kita beli benda yang paling mahal. Tuan-tuan, kita ni kalau saya, tuan-tuan, saya lah, ni cara saya. Tuan-tuan, saya kalau nak beli barang, ni tabiat saya. Saya kalau nak beli barang, tuan-tuan, kalau ada barang, satu barang harga 1,000, satu lagi barang harga 3,000. Tuan-tuan, saya akan beli barang yang harga 3,000 ni. Kalau kita pergi di bengkel misalnya, ni saya punya tabiat lah, tuan-tuan. Kalau komen tanya, Ustaz, nak guna hak Taiwan ke nak guna hak yang ori dia? Tuan-tuan, kita akan kata dengan komen, tukar yang ori terus. Saya tak mau yang Taiwan ni, saya tak mau. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana kalau kita beli hak yang mahal dan juga yang original, tuan-tuan, dia akan memberikan kepuasan kepada kita. Tuan-tuan, tapi ulama kata, kamu belilah, kamu ta'assublah dengan apa pun, tidak akan memberikan kepuasan kepada perkara itu. Tuan-tuan, ulama bincang kenapa Allah Ta'ala buat perasaan kita macam tu. Kerana Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita tahu bahawa ketenangan yang hakiki, ketenangan yang sebenar bila mana seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia tahu yang dia adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita boleh fikirlah, segala apa yang kita dapat, apa yang berlaku pada kita ni, ianya adalah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Tuan-tuan, kehidupan kita, hati kita akan jadi tenang sangat-sangat. Pasal apa? Tuan-tuan, kerana dia tahu dia tak ada kekuatan, dia tidak ada kuasa, dia tidak ada apa-apa, melainkan yang kaya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhan nas antumul fuqara. Manusia, kamu semua ni tak ada apa-apa, kata Allah. Wa nahnu aghniya, sedangkan yang kaya itu adalah kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu orang yang buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat dua kebaikan. Ni orang yang buat taat dengan Allah. Tuan-tuan, orang yang taat dengan Allah, pertama, dia akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Tuan-tuan, satu cerita yang berlaku kepada seorang pelajar, dan kisah ini berlaku di Damsyik, Syria. Berlaku kepada Al-Imam Sulaim As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, ni orang yang buat taat dengan Allah. Tuan-tuan, dan kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, siapa-siapa yang buat kebaikan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Sulaim As-Suyuti, dia masa tu dia seorang pelajar lagi. Imam Sulaim As-Suyuti. Tuan-tuan, dia seorang pelajar masa tu. Tuan-tuan, bila pelajar ni duit tak ada harta, tengah belajar.
Tuan-tuan, satu hari dia berasa lapar sangat-sangat, sehingga kan kata Sulim As-Suyuti, kalau aku tak makan ni, jawapannya aku akan mati. Tuan-tuan, maka dia pun panjat bumbung sekolah dia. Tuan-tuan, pada zaman dulu kata ulama, kota Damsyik, bumbung bersambungan antara satu rumah dengan rumah yang lain. Tuan-tuan, dia bersambung-sambung macam tu, sehingga kan kata ulama, kalaulah kita nak berjalan keluar ke kota Damsyik, dia boleh berjalan hanya meniti pada bumbung-bumbung rumah orang di Damsyik. Tuan-tuan, dia bersambung macam tu. Tuan-tuan, maka Imam Sulim As-Suyuti rahimahullah ta'ala, dia pun naik. Dia berjalan. Tuan-tuan, dia berjalan ni pasal apa? Kerana nak tengok rumah siapa yang masak, dia nak turun nak pergi curi. Tuan-tuan, maka dia pun jalan. Tiba-tiba pada satu bumbung ni terbau masakan. Tuan-tuan, terbau masakan. Dia pun turun dekat rumah tu. Tuan-tuan, turun dia pun buka belanga tuan rumah tu. Tuan-tuan, buka tengok, Allah, masakan yang begitu lezat. Tuan-tuan, masakan terung yang dimasak dengan kari, ada daging semua. Tuan-tuan, Sulim As-Suyuti lapar sangat masa tu. Tuan-tuan, dia pun ambil daging, ambil terung tu, dia makan. Tuan-tuan, belum sempat dia telan, maka dia teringat, hak ni hak orang, kalau dia makan juga dia berdosa dengan Allah. Tuan-tuan, akhirnya dia letakkan semula terung tu. Dia panjat balik bumbung, dia balik semula ke sekolah dia. Dia kata apa? Ya Allah, biarlah aku mati, asalkan aku tidak melakukan perkara dosa kepada Engkau, ya Allah. Tuan-tuan, ringkas cerita apa dia? Akhirnya daripada perbuatan dia, hari itu juga dia dikahwinkan dengan seorang wanita yang sangat cantik. Dan pada hari itu jugalah dia keluar daripada madrasah dia, dan dia menjadi seorang yang kaya raya. Pasal apa? Kerana isteri dia kata, siapa yang menikah dengan aku, maka separuh daripada hartaku aku akan berikan pada dia. Tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Kata ulama, ini kesan apabila seseorang meninggalkan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, wa 'alal muridi an yahtariza min asghariz dzunub. Maka hendaklah orang-orang yang berkehendakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, dia menjaga diri dia supaya dia tidak melakukan walau sekecil-kecil dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tuan-tuan, kerana dosalah menyebabkan manusia dia akan terjerumus dalam kebinasaan, dan dia akan dibalakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala perkara yang buruk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan tuan-tuan, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita terus melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kata ulama, untuk berbuat taat dan meninggalkan maksiat kepada Allah, antara jalan yang paling besar adalah dengan berdoa kepada Allah. Tuan-tuan, doa dengan dia supaya kita diberi kekuatan, supaya kita ni diberikan semangat yang besar dalam melakukan taat dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang yang taat dan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi tuan-tuan, bab berkenaan dengan bahayanya seseorang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.